Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah kali ini ialah, siapa Brigade Izzuddin Al-Qassam? Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan kisah menarik ini. Batalion Sang Syahid Izzuddin Al-Qassam kadangkala diringkaskan kepada Brigade Al-Qassam. Ialah sayap bersenjata kepada Pertubuhan Palestina, Gerakan Perjuangan Islam, Hamas. Kini ia diketuai oleh Mohammed Deif dan timbalannya, Marwan Isa. Brigade Al-Qassam hari ini ialah kumpulan terbesar dan lengkap bersenjata yang beroperasi di Gaza. Dibentuk pada pertengahan 1991, ia merupakan pada masa bagi menghalang rundingan perjanjian Oslo antara 1994 hingga 2000. Brigade Al-Qassam banyak mendakwa bertanggung jawab terhadap sejumlah serangan ke atas orang Israel. Brigade Al-Qassam telah tersenarai secara khusus sebagai pertubuhan pengganas oleh Kesatuan Eropa, Australia, New Zealand, Mesir, dan United Kingdom. Walaupun tidak menyebut Brigade Al-Qassam, Amerika Syarikat dan Kanada menyenaraikan pertubuhan penaungnya, Hamas, sebagai pertubuhan pengganas. Pemimpin Brigade Mohammed Deif juga disenarai sebagai pengganas global tentuan khas oleh Amerika Syarikat. Di bawah perintah eksekutif 13.224. Memandangkan brigade ini menjalankan kegiatan ketenteraan bagi pihak Hamas, aktiviti pengganas terancang yang dikaitkan dengan Hamas boleh dianggap dikaitkan dengan brigade. Brigade Al-Qassam dinamakan sempena nama Syekh Izzuddin Al-Qassam, seorang ulama muslim dan pejuang di Palestina bermandat. Pada 1930, Syekh Al-Qassam menguruskan dan menubuhkan Tangan Hitam Al-Qaf Al-Aswad, sebuah pertubuhan bersenjata menentang Zionisme dan pemerintahan British dan Perancis di Tanah Syam. Pada 1984, Syekh Ahmed Yasin, Ibrahim Al-Makatmeh, Syekh Salah Sehadah, dan lain-lain mula membuat persiapan untuk menubuhkan sebuah pertubuhan bersenjata untuk menghalang kawalan penjajahan Israel dengan tumpuan kepada mengumpul senjata untuk kegiatan penentangan akan datang. Anggota kumpulan ini, walau bagaimanapun, telah ditahan dan senjata mereka telah dirampas. Pada 1986, Salah Sehadah telah membentuk sebuah jaringan kumpulan penentang digelar Al-Mujahidun Al-Filastiniun, pejuang Palestina yang menyasarkan kepada pengkhianat dan askar Israel. Jaringan ini beroperasi sehingga 1989 dengan operasi mereka yang terkenal apabila berjaya menculik dan membunuh 2 tentara Israel, Avi Sasportas dan Ilan Saadon. Hamas secara rasminya ditubuhkan kemudian, yaitu pada 14 Desember 1987. Pada pertengahan 1991, semasa sedang Intifadah Palestina pertama 1987 hingga 1994, Brigade Izzuddin Al-Qassam ditubuhkan untuk menyediakan kepada Hamas dengan kemampuan ketenteraan, yang kemudiannya dikenali sebagai cabang ketenteraan kepada Hamas. Walaupun bergerak di bawah cita-cita politik dan objektif ideologi Hamas, brigade ini mempunyai kebebasan yang tinggi dalam membuat sebarang keputusan. Identiti dan jawatan para pejuang dalam gerakan ini kebiasaannya dirahasiakan sehingga kematian mereka. Semasa bertempur dengan pasukan tentara Zionis, semua pejuang memakai penutup kepala berwarna hitam di mana headband kumpulan tersebut diikat.
Jumlah ahli brigade ini hanya diketahui oleh kepimpinannya, yang mengaplikasikan prinsip kerahasiaan dalam organisasi dan proses rekrut. Setelah mana-mana ahli brigade gugur syahid semasa bertempur dengan tentara Israel, barulah namanya disiarkan kepada orang awam. Kebiasaannya nama para syuhada ini disiarkan dalam laman web resmi Al-Qassam. Organisasi brigade ini terdiri daripada rangkaian sel khas yang beroperasi di seluruh genting Gaza dan tebing barat. Setiap sel dalam rangkaian ini bergerak sendiri di bawah arahan kepimpinan brigade. Rekrut-rekrut mesti memenuhi syarat-syarat yang ketat. Syarat-syarat tersebut adalah mempunyai akhlak dan alim dalam agama, berintegriti serta istiqomah atau konsisten dalam perjuangan. Di samping syarat fisikal dan pendidikan bagi melaksanakan tugas-tugas yang dipertanggungjawabkan. Oleh yang demikian, kebiasaannya ahli-ahli baru direkrut daripada pemuda yang rajin menghadiri sholat subuh berjemaah di masjid. Dalam peristiwa Intifada kedua yang meletus pada tahun 2000, lebih 800 ahli yang gugur syahid. Peralihan kepada organisasi bersenjata yang dikenali bermula ketika penetapan Persefahaman Oslo untuk membantu Hamas menentang perjanjian tersebut. Pada tahun 2003 dan 2004, brigade di Gaza menghadapi serangan IDF, termasuk pengepungan Jabalia pada Oktober tahun 2004. Walau bagaimanapun, pertempuran tersebut mengakibatkan kerugian yang besar buat brigade. Namun begitu, kumpulan ini berjaya mengumpulkan semula kekuatan dan berupaya meneruskan serangan pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2005, perjanjian gencatan senjata dicapai oleh Israel dan pihak berkuasa Palestina. Brigade ini mengambil kesempatan untuk mengumpul kekuatan sepanjang masa tersebut. Sementara itu, pihak berkuasa Palestina menerima tekanan daripada Israel untuk melucutkan persenjataan Hamas. Namun usaha tersebut tidak dapat dilakukan. Hal ini demikian karena risau akan penentangan besar-besaran oleh sayap tentara parti tersebut dan kemungkinan berlaku perang saudara. Dalam jam-jam seterusnya, brigade tersebut mengaku bertanggung jawab melancarkan roket-roket Qassam ke Bandar Sderot di Israel. Pada tanggal 10 Juni tahun 2006, susulan insiden di pantai Gaza di mana 7 orang penduduk awam terkorban. Brigade tersebut mengumumkan pembatalan gencatan senjata yang dicapai pada 2005 dengan Israel. Insiden tersebut menyaksikan tentara Israel membedil 8 bom artileri ke arah pantai berdekatan Bandar Beit Lahia pada tanggal 9 Juni tahun 2006. Dalam jam-jam seterusnya, brigade tersebut mengaku bertanggung jawab melancarkan roket-roket Qassam ke Bandar Sderot di Israel. Pada Juni dan Juli 2006, brigade tersebut terlibat dalam operasi yang membawa kepada penangkapan Gilad Shalit, di samping pertempuran hebat di genting Gaza dalam Operation Summer Rains yang dilancarkan oleh Israel. Ini merupakan kali pertama brigade tersebut terlibat secara aktif melawan tentara Israel dalam masa 18 bulan. Brigade Al-Qassam berperang dalam banyak peperangan. Yang terbesar ialah Perang Al-Furqan tahun 2008 sampai tahun 2009. Konflik Israel-Gaza tahun 2008 sampai tahun 2009, Perang Hijaratus. Sijil, konflik Israel-Gaza 2012, Perang Asfil Makul 2014, konflik Israel-Gaza 2014, dan Perang Saif al-Quds, krisis Israel-Palestina 2021. Salah satu operasinya yang paling terkenal ialah Operation Shatter Illusion, di mana askar Israel Gilad Shalit telah diculik, di mana Taisir Abu Senimah terlibat. Antara operasi terpenting generasi pertama ialah Operasi Masjid Musab bin Umair,
yang merupakan operasi bergambar pertama dalam sejarah penentangan Palestina, yang diketuai oleh Emad Akel. Tanggal 1 Januari tahun 2001, pengeboman berani mati di Bandar Netanya oleh pengebom berani mati milik gerakan Hamas. Seorang terbunuh dan 59 yang lain cedera. Tanggal 14 Februari tahun 2001, satu pengeboman berani mati di sebuah bus dalam sekumpulan orang, membunuh 8 orang Israel dan mencederakan 21 yang lain. Mei 2001, pengeboman berani mati di Bandar Netanya, membunuh 4 rakyat Israel dan mencederakan 68 yang lain. 28 Mei 2001, pengeboman berani mati di kalangan sekumpulan orang yang menunggu di stesen bus di Kolkilia di tebing barat, membunuh 2 warga Israel dan mencederakan 4 yang lain. Tanggal 22 April tahun 2001, pengeboman berani mati di Bandar Kfar Saba. Tanggal 18 Mei tahun 2001, pengeboman berani mati di pintu masuk kompleks komersial di Bandar Netanya. Tanggal 1 Juni tahun 2001, pengeboman berani mati di luar kelab pantai Dolphinarium di Tel Aviv, membunuh 21 warga Israel dan mencederakan yang lain. Tanggal 4 September tahun 2001, pengeboman berani mati di Baitul Maqdis Barat. Tanggal 26 November tahun 2001, pengeboman berani mati di persimpangan Beit Hanoun. Desember 2001, 2 pengebom berani mati meletup satu demi satu, diikuti dengan letupan bom kereta di pusat membeli belah di Baitul Maqdis Barat. Desember 2001, seorang pengebom berani mati menaiki bus Israel dari daerah Neve Sa'anan di Haifa. Dia membayar bil besar kepada pemandu, kemudian meletupkan dirinya. Mei 2002, satu pengeboman berani mati di momen kafe yang sesak di tengah Baitul Maqdis, membunuh 11 peneroka Israel dan mencederakan 54 yang lain. Mei 2002, pengeboman Hotel Park pada cuti Paskah Yahudi di Bandar Netanya Israel oleh martir Abdel Basit Odeh, membunuh 30 dan mencederakan 140 orang Israel. Mei 2002, pengeboman berani mati di sebuah restoran Metaza di Haifa, membunuh 16 dan mencederakan 40 yang lain. Tanggal 10 April tahun 2002, pengeboman berani mati di sebuah bus berhampiran penempatan Kibbutz Yagor, timur Haifa. Ini mengakibatkan pembunuhan 8, termasuk 6 askar dan 2 orang awam, dan kecederaan 22 yang lain.
Tanggal 7 Mei tahun 2002, pengeboman berani mati di Dewan Perhimpunan yang sesak di Rishon LeZion, Tenggara Tel Aviv. Tanggal 19 Mei tahun 2002, seorang pengebom berani mati yang menyamar sebagai askar meletupkan dirinya di sebuah pasar di Netanya. Tanggal 18 Juni tahun 2002, seorang pengebom berani mati meletupkan dirinya di dalam bus di Baitul Maqdis, yang dikenali sebagai pembunuhan beramai-ramai Bet Junction, membunuh 19 dan mencederakan lebih 74 rakyat Israel. Julai 2002, letupan bahan letupan di sebelah bas kalis peluru bas yang dalam perjalanan dari Bnei Brak ke Emmanuel, dan penyerang memakai pakaian seragam tentara Israel dan melepaskan tembakan ke atas bas itu, membunuh 9 dan mencederakan 20 yang lain. Julai 2002, sebuah bom meletup dengan telepon bimbit di kafeteria pusat pelajar di kampus University Hebrew, membunuh 9, termasuk 5 rakyat Amerika, dan mencederakan lebih 85 rakyat Israel. 4 Agustus 2002, serangan pengeboman berani mati ke atas bas Eget di persimpangan Meron di Galilea. 9 orang terbunuh dalam serangan itu dan 38 cedera. Tanggal 27 Februari tahun 2008, pelancaran 257 roket dan 228 peluru mortar dari semenanjung Gaza di barat Negev, yang mengakibatkan 5 kecederaan, dan pada tanggal 27 Februari pembunuhan seorang pelajar berusia 47 tahun di College Sapir. Batalion tersebut melakukan lebih daripada 20 penculikan tentara Zionis, yang paling penting ialah 1988, satu unit Brigade Al-Qassam yang dipanggil Unit 101 menangkap seorang askar Israel bernama Avi Suspets dan dibunuh oleh anggota unit itu. 1989, Unit 101 menangkap seorang askar bernama Ilan Saadoun, dan operasi itu berakhir dengan pembunuhannya. 1992, sebuah unit di tebing barat menjalankan operasi menangkap askar Nasim Toledano untuk ditukar dengan tawanan Sheikh Ahmed Yassin. Pada masa itu, dan apabila kerajaan Israel tidak bertindak balas, askar itu terbunuh. 1994, Operasi Tangkapan Sarjan Waxman. 2005, sebuah unit menjalankan operasi awal Al-Gaid. 2006, sebuah unit menjalankan operasi Sater Illusion, di mana Kopral Gilad Solid telah ditangkap. 2014, 3 askar Israel diculik sekaligus di Hebron, dan kemudian dibunuh oleh 2 syahid, Marwan Al-Kawasmi dan Amer Abu Eisa. 2014, Brigade Al-Qassam mendedahkan penangkapan tentara Zionis, Saul Aron, dalam operasi khas di timur kejiranan Al-Tufah semasa perperangan. Asfil Makul,
Konflik Israel-Gaza 2014. Pada tanggal 1 April, Brigade Al-Qassam menerbitkan gambar 4 tentara Zionis yang ditangkap. Ia masih berperang untuk memecahkan kepungan Gaza, seperti Perang Terowong, dan sebelum ini telah banyak pertempuran dengan pendudukan Zionis, seperti pertempuran untuk mempertahankan Camp Jenin, dan pertempuran Hari Kemarahan, dan menghadapi operasi Zionis. Kemudian, pada 10 Ramadan 1435 Hijrah, ia menjalankan operasi ke-10 Ramadan, yaitu operasi bersejarah di mana Brigade Qassam memusnahkan, buat pertama kali dalam sejarah konflik dengan pendudukan Zionis, kota-kota terpenting Israel, yaitu Haifa, Hadera, dan Tel Aviv. Daripada pertempuran Asfil Makul, konflik Israel-Gaza 2014, pada tahun 2014. Operasi ketenteraan Al-Qassam disifatkan oleh Hamas sebagai operasi jihad, manakala tentara Zionis Israel menyifatkan mereka sebagai pengganas. Operasi yang dilakukan oleh Brigade Al-Qassam adalah sangat banyak dan sukar untuk dikira. Bercakap tentang setiap satu secara berasingan adalah sukar, seperti operasi memburu ular. Delapan pelancar roket Qassam, 7 dilengkapi dengan sistem pengendalian dan 1 bersenjata dan sedia untuk dilancarkan sejak penubuhannya pada 1992. Keupayaan ketenteraan brigade ini telah berkembang dengan pesat, daripada memiliki rival sehinggalah roket Qassam dan banyak lagi. Brigade ini mampu bergantung harap pada jumlah besar individu yang menawarkan diri untuk menyertai perjuangan mereka, menyeludup bekalan, keperluan dan membekalkan senjata buatan sendiri seperti Al-Bana dan Batar, pelancar roket, Yasin, pelancar roket anti kereta kebal, dan roket Qassam. Dalam satu wawancara dengan Salah Sehadeh, beliau ditanya tentang pembuatan senjata yang dijalankan oleh Al-Qassam, di mana beliau menerangkan, "Kami mempunyai saintis yang pakar dalam pembangunan senjata, yang menjalankan penyelidikan dan eksperimen terhadap roket Al-Bana, yang merupakan gabungan sebuah RPG, granat berkuasa roket, dan LAW, senjata ringan anti kereta kebal, dan berbeza berbanding Al-Qassam II, karena direka untuk menembusi perisai berketebalan sederhana. Bom tangan dihasilkan untuk memenuhi keperluan peralatan dan ahli-ahli, dan kesemuanya telah membuktikan keberkesanannya, dan Kementerian Pertahanan Israel sendiri membuktikan kehebatan bom-bom tangan tersebut. Kesemua granat dan roket adalah buatan tempatan, dan dihasilkan dengan mudah. Bahan peledak dalam Al-Qassam 1 dan 2 dan Al-Bana diperbuat daripada bahan mentah yang mudah. Sekalipun golongan wanita boleh menghasilkannya di rumah. Walaupun jumlah sebenar ahli dalam gerakan ini hanya diketahui oleh kepimpinan brigade, pada 2011 Israel menganggarkan pasukan ini mempunyai beberapa ratus ahli yang mendapat latihan ala tentara, termasuk di Iran dan Syria. Tambahan pula, brigade ini mempunyai kira-kira 10.000 pakar operasi yang memiliki tahap kemahiran dan profesionalisme yang pelbagai, yang juga merupakan ahli pasukan keselamatan Hamas dan penyokong-penyokongnya. Pakar-pakar operasi ini dijangka akan memperkukuhkan brigade semasa situasi darurat. Jihad tentara Brigade Al-Qassam bermula dengan penggunaan batu, kemudian pisau, kemudian pistol dan senapang, malah ia menghasilkan mesingan dengan tangan anak-anaknya, industri tempatan, dan senjatanya berkembang menjadi alat letupan seperti sebagai peranti sawas, dan beberapa versi dibuat daripadanya, sawas 1, 2, 3 dan 4, dan operasi syahid di mana tali pinggang letupan digunakan.
bom dan bahan letupan yang diletupkan jauh. Brigade Al-Qassam menjadi terkenal baru-baru ini karena peluru berpandu Qassam, yang merupakan senjata paling terkenal yang digunakan dalam aktiviti ketenteraannya di Palestina, dan ia tertumpu di Gaza. Dan ia membangunkan peluru berpandu. Tempatannya untuk mempunyai jarak yang lebih panjang, seperti peluru berpandu M75, yang dinamakannya dengan surat itu. Al-Mim, Sempena Komander Ibrahim Al-Makatmeh dengan jarak 75 km. Diikuti pada tahun 2014 dengan kemunculan peluru berpandu J-80, dinamakan Sempena huruf Jim, Sempena Komander Ahmad Al-Jabari, dengan jarak 80 km. Dan peluru berpandu R-160, yang dinamakan dengan huruf Al-Ra Sempena Pemimpin Abdul Aziz Al-Rantisi, dengan jarak 160 km. Dan peluru berpandu SEJJIL-55 yang mempunyai jarak 55 km, diikuti juga pada tahun 2021. Ketika Perang Saif Al-Quds, krisis Israel-Palestina 2021, dengan kemunculan peluru berpandu Ayash 250, dengan jarak 250 meter, dinamakan Sempena nama salah seorang komander Al-Qassam, yaitu Yahya Ayash. Brigade Qassam memiliki pelbagai peluru berpandu anti perisai, seperti peluru berpandu Kornet, peluru berpandu Konkurs, peluru berpandu Phoenix, peluru berpandu Fagut versi Korea Utara, dan peluru berpandu Sagar, serta peluru berpandu anti pesawat, seperti peluru berpandu Satuju. Brigade Al-Qassam mengumumkan pada hari Isnin, 14 Julai 2014, pembuatan 3 model pesawat tanpa pemandu, salah satunya menjalankan misi peninjauan dengan nama A-1A, serangan kedua dengan nama A-1B, dan serangan ketiga, bunuh diri, dengan nama A-1C. Pesawat ini melakukan 3 sorti, dan mengambil bahagian dalam lebih daripada A pesawat. Salah satunya adalah di atas Kementerian Pertahanan Israel di Kiryat, dari mana pencerobohan ke atas Gaza sedang dijalankan. Bilangan anggota Brigade Al-Qassam dianggarkan berjumlah puluhan ribu di semenanjung Gaza, dan beberapa ratus di tebing barat, tetapi serangan terhadap Hamas di tebing barat oleh pihak berkuasa pergerakan Fatah dan tentara pendudukan Israel telah berkurangan dengan ketara. Aktiviti dan bilangan mereka di tebing barat. Pergerakan Fatah membunuh ramai Brigade Qassam, seperti pemimpin Muhammad Al-Saman dan Muhammad Yasin. Dia memasukkan ratusan ke dalam penjara dan menyiksa mereka seperti Muhyi al-Din al-Sarif dan Komander Ayub al-Kawasmi. Tentara pendudukan Israel juga menyumbang kepada pembunuhan dan pemenjaraan beribu-ribu Brigade Al-Qassam, yang kesemuanya mengurangkan kuasanya di tebing barat.